guru ini kena menggunakan apa juga mekanisme yang dia ada dalam dunia teknologi. Sebab tu dua perkara kalau kita bincang dalam soal teknologi pendidikan ni, pertama dia panggil infrastructure. Itu paling, infrastructure penting. Mana infrastruktur ada tidak ada. Yang kedua, infrastructure. Maknanya apa yang kita sampaikan. Infrastruktur satu benda cukup besar. Kita tak nafikan. Ada kawasan-kawasan yang mungkin tak boleh akses. Jadi maknanya cikgu kena kreatif. Tadi Prof. Rizal sebutkan tentang bagaimana kita nak study need analysis. Apa yang diperlukan oleh seorang pelajar. Cikgu kena tahu kawasan mana pelajar yang tak ada. Kalau pesyarah universiti pun tak tahu okey apa yang dia berapa orang pelajar yang tak boleh akses, berapa yang boleh akses. Jadi mula-mula kena study juga. Sebab tu dalam teknologi, dalam pendidikan, kalau kita basic secara normal lah, ni bukan yang norma baru kan, norma lama, kita biasa ada dipanggil apa buku apa latar belakang pelajar tu sebenarnya untuk kita tahu bagaimana pelajar itu. So dalam internet sama juga. Ada anak murid kita, dia tak naik, kita hantar tak respon. Rupanya kawasan dia 3 hari baru dapat akses yang data tu masuk. Mungkin itu kena tahu. So bagaimana kita nak buat? Yang ni saya kata solusi paling mudah, paling kos paling murah. Mungkin cikgu kena alihkan daripada secara dia panggil synchronize ini kepada menggunakan Facebook. Saya dapati kan, saya bincang dengan kawan-kawan bidang IT, sebenarnya kos yang program paling mudah untuk guru share dia punya knowledge dalam dia punya Facebook. Sebab Facebook ni bila dia rakam, dia stabil, orang ramai pakai, dia akan maintain dalam sebagai live dan akan jadi recorded. So dia akan kekal. Tapi kena ready lah. Sebab tu kita jangan, kita kena ready lah. Orang komen tu biasalah. Cikgu kena ready, kena komen lah kan. Okay. Jadi benda paling mudah kalau tak boleh Facebook tu kan. IG pun boleh gunakan. Jadi ini sebahagian daripada kreativiti guru untuk mencari jalan bagaimana cara terbaik untuk menggunakan teknologi dalam pendidikan. Saya faham ada guru-guru yang macam so-called allergic. Allergic ni bukan apa, dia tak biasa. Tetapi bila kita biasakan dengan menggunakan teknologi, sebenarnya akan memudahkan guru. Contoh saya kata paling mudah, macam kelas, macam kita buat webinar kan. Saya kata ini benda paling basic. Mula-mula saya kata webinar ni dia basic je, dia kena praktikal juga. So praktikal itu mesti ada effort daripada guru-guru dan juga ataupun pensyarah untuk membiasakan diri dalam penggunaan teknologi. Dan saya tak nafikan bahawa kadang-kadang sebab kita complacent biasa macam saya pun ada, macam saya sendiri pun rasa bila kata alah susahnya nak pakai online ni, boleh ke? Tapi sebenarnya bila kita dah biasa guna online, dia jadi macam addicted pula. Apa pula, saya pun telefon tak bayar, tak dapat muka lah kan. So kita pun live, ada muka, tapi janganlah tutup kamera tu kan, tak nampaklah muka. Sebenarnya kalau dari sudut interaksi, lebih baik kita bercakap macam ni. Dan kita lebih nampak riak muka, boleh record sebagainya. Ini proses yang kita. Jadi kebiasaan itu perlu dilakukan. Maknanya daripada norma baru itu yang tak biasa, dia kena jadi norma baru yang dibiasakan. Dan akhirnya pada saya lah, kita akan terus dapat berilmu. Apa juga kekangan, kalau cikgu itu kreatif. Cikgu kreatif, saya kata cikgu kreatif. Dia seorang guru hebat, dia akan menggunakan apa juga mekanisme yang dia ada. Kalau dia mahir guna Facebook, dia akan gunakan Facebook untuk PDP. Kalau dia mahir IG itu untuk pendidikan, dia boleh guna apa juga mekanisme untuk PDPC lingkungan. Kalau dia boleh guna Zoom, dia akan gunakan semaksimal mungkin. Jadi pada saya ialah kreativiti guru itu menggunakan teknologi, dan pada saya tak ada masalah untuk guru-guru mungkin kena kreatif, kena study, dan pada saya faktor umur sebenarnya tidak menjadi penghalang kepada untuk mereka belajar. Dan kalau nak buat latihan ni, saya mungkin sentuh sikit tentang latihan guru. Pada pandangan saya, kalau boleh lah, dia kena clusterkan. Dia cluster ni tuan-tuan, Dr. Prof, dia kena clusterkan, bukan nak kata nak sisihkan, tak. Maksud dia kena faham, bila orang macam saya ajar guna gadget mahal ni ataupun canggih-canggih, slow sikit. Jadi kena kelompokkan slow macam saya ni satu kelompok. Ini kelompok yang laju sikit satu kelompok. So dia baju, kalau budak muda ni tak payah, dia kejap aja. Ini your self learning. Jadi setiap guru ni dia kena bagi jalan. Bila kita bagi training, kesilapan kita kita bagi training, bagi semua yang budak muda pukul rata sama. Yang kita dia orang tua lah tak jumpa, nak cari ada saya belum bersyarat gunakan Zoom. Nak cari mouse, cari ikon untuk mikrofon tak jumpa. Rupa kat bawah tu je. Orang budak-budak kat situ. Kat mana? Kat situ. Situ kat mana? Kita tak tahu. Jadi latihan untuk guru-guru veteran macam saya ni kena diasingkan
dengan guru kelompok yang sederhana dengan yang laju. Jadi akhirnya nanti anak muda yang mahir ini akan jadi mentor kepada guru veteran. Ini dua perkara yang saya rasa perlu kita kena balancekan. Sebab macam saya kena kesian lah kan, nak cari mouse, pegang mouse kan. Kadang nak tengok kalau handphone ni kan, ada handphone ni kan. Nak tengok nombor kecil, alah ya Allah tak nampak. Budak muda laju je. Jadi itu faktor-faktor yang perlu kita ambil kira. Jadi latihan yang diberikan kepada guru juga kena melihat kepada realiti guru itu. Mana need analysis juga perlu diberikan kepada guru-guru bagaimana nak berlatih sesuai kepada mereka. Itu pandangan saya, wallahu a'lam bishawab.